Okey, Assalamualaikum anak-anak Bas Stanford. Seperti yang cikgu janjikan semalam, kelas hari ini awak tengok video yang cikgu buat ni sambungan daripada malam kelas kita semalam mengenai ungkapan kuadratik. Okey, hari ini kita nak tengok macam mana kita nak mengenal pasti bentuk graf. Okey, bentuk graf bagi fungsi kuadratik. Okey, bila cikgu kata fungsi kuadratik, ini depan dia mesti diwakili oleh fx, sama ada fx, gx ataupun hx. Untuk soalan contoh hari ini kita menggunakan fx, di mana fx sama dengan a x kuasa 2 tambah bx tambah c. Semalam kita dah belajar a, b dan c adalah pemalar. Kita dah tentukan semalam macam mana nak tentukan a, macam mana nak tentukan b dan juga c. Dalam fungsi kuadratik hanya ada dua bentuk graf saja, sama ada graf senyum ataupun masam. Semalam kita dah belajar ya, kalau graf senyum nilai A dia adalah positif ataupun lebih besar daripada sifar, manakala graf masam A dia nilai negatif ataupun kurang daripada sifar. Semalam kita dah belajar kan. Okey, ini adalah mukadimah dia. Kita tengok macam mana bentuk graf. Okey, duanya iaitu graf senyum dan juga graf masam. Dekat sini dalam buku teks dah ada ya. Dikata kat sini bagi lakaran graf fungsi kuadratik dengan keadaan A kurang daripada kosong. Y1 ialah nilai tertinggi bagi koordinat Y dan X1 ialah nilai yang sepadan bagi Y1. X1, Y1 dikenali sebagai titik maksimum. Panjang berjela sungguh ya, dia punya ayat membuatkan kita confused. Awak lah confused. Okey, dekat sini macam ni. Kalau dia bentuk ini bentuk masam, kita namakan titik maksimum sebab bentuk masam dia bentuk bukit. Bila bukit mestilah titik dia berada di atas. Bila titik dia berada di atas, kita kenali sebagai titik maksimum, di mana nilai koordinat di sini mestilah datang daripada X diikuti dengan Y. Y tu yang paling atas lah. Okay, Y tu dia paling atas dan X itu adalah titik yang dapat membahagikan kita punya graf masam ini kepada dua bahagian. Nanti kita akan tengok contohnya ya. Kita juga dengan graf senyum. Graf senyum dia berada di kat bawah kan. Macam lurah. Okey, lurah. Kalau lurah dia mesti ada koordinat kat bawah. Bila koordinat kat bawah maknanya titik minimum. Okey, di mana Y2 tu adalah menunjuk kepada titik yang paling bawah. Okey, dan X2 pun sama, dia adalah titik X yang dapat membahagikan kita punya graf senyum kita ni kepada dua bahagian yang sama rata kiri dan kanan. Okey, kita tak nak buang masa lagi, kita tengok contoh dia. Ini tak ada apa, kejap ya. Okey, kat sini. Nampak kat sini dia kata paksi simetri satu graf fungsi kuadratik. Okey, paksi simetri tadi cikgu dah cakap ni, dia merujuk kepada nilai koordinat X. Okey, paksi simetri graf fungsi kuadratik ialah garis lurus yang selari dengan paksi Y yang membahagikan graf tersebut kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Paksi simetri akan melalui maksimum ataupun minimum. Kan cikgu dah beritahu kan, kalau graf dia macam ni, graf dia masam, dia akan ada titik maksimum. Okay, contoh titik maksimum sini nampak tak? Kita akan bagikan kepada dua bahagian, kiri dan kanan sama rata, sama bentuk, sama saiz. Jadi contoh kalau titik kat sini, koordinat dia 2, 5. Bermaksud paksi simetri dia adalah mewakili titik X. Ingat, paksi simetri mesti mewakili titik X. Jadi paksi simetri dia adalah X sama dengan 2. Macam tu. Kalau yang sebelah ni dia bentuk senyum. Bentuk senyum, graf titik minimum graf dia bentuk senyum lah. So titik minimum kat bawah. So paksi simetri bagi 2. Kalau lah graf kita macam, graf kita cikgu buat katalah negatif 3, 4. Bermaksud paksi simetri, ingat paksi simetri guna koordinat X. Jadi paksi simetrinya adalah X sama dengan negatif 3. Macam tu sahaja awak nak tentukan paksi simetri dia. Kejap, mungkin awak kurang faham, cikgu akan bagi contoh lagi. Okey, nak kita pergi lagi ya. Ini semua contoh-contoh dalam buku teks. Okey, sekejap. Ini adalah praktis ke diri. Okey, cikgu tak nak ceritakan tentang orang punya praktis. Cikgu akan buat contoh baru sekejap ya. Okey, kita tengok soalan
Ini tentukan bentuk graf fungsi kuadratik berikut sama ada bentuk senyum ataupun masam. Kemudian nyatakan julat nilai A dan tentukan sama ada graf tersebut mempunyai titik maksimum ataupun titik minimum. Okey, kita tengok dulu soalan pertama. Dia suruh tengok sama ada graf ni. Okey, contoh soalan A kat sini, 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 5. Kita tengok sama ada graf ini bentuk senyum ataupun masam. Okey, sekarang kita tengok, ingat untuk menentukan graf itu senyum ataupun masam, kita merujuk kepada nilai A. Nilai A kita adalah yang berada di hadapan x kuasa 2. So, nombor yang berada di depan x kuasa 2 ini adalah 2. Jadi cikgu nyatakan sini sebagai 2. A sama dengan 2. Sekiranya nilai 2 itu positif kan? So kita tahu positif itu nilai dia lebih besar daripada sifar. Bermakna graf yang terbentuk adalah bentuk senyum kerana dia positif. Okey, kalau positif ingat graf bentuk senyum. Okey, untuk soalan B, kita tengok depan x kuasa 2. Di sini depan dia adalah nombor negatif 3. So A dia adalah negatif. Jadi nilai A negatif bermakna grafnya bentuk masam. Macam tu sahaja. Okey. So, kita pergi ke soalan kedua. Kemudian nyatakan julat nilai A. Okay, julat ini kalau ada perkataan julat, dia mesti sama ada lebih besar ataupun lebih kecil daripada sifar. So kat sini cikgu dah nyatakan untuk yang ini kan, A dia kan 2, bermaksud A dia lebih besar daripada sifar. Yang ini pula A dia kan negatif 3, bermakna nilai A dia disebabkan negatif, confirm lah dia kurang daripada sifar. Macam tu sahaja. Okey. Kemudian soalan yang ketiga, tentukan sama ada graf tersebut mempunyai titik maksimum ataupun titik minimum. Okey, sekarang kita nak tengok graf dia titik maksimum atau minimum bergantung kepada bentuk graf. Sekali lagi cikgu tengok kat sini, bentuk graf dia adalah senyum. Bila senyum, graf dia mempunyai titik minimum kerana dia bentuk dia macam lurah. Bila lurah, titik dia berada di bawah. So, ini adalah titik minimum. Ingat, graf senyum, titik minimum. Okey, yang ini pula soalan B ni graf dia bentuk masam. So, bila bentuk masam dia seperti bukit kan? So, bukit dia mestilah confirm titiknya berada di atas. Bila berada di atas, ini adalah titik maksimum. Senang saja nak tentukan titik maksimum. Ingat, yang pertama tengok nilai A. A besar daripada sifar bermakna bentuk senyum. Kalau A kurang daripada sifar, bentuk masam. Okey, bila bentuk senyum, dia di titik dia berada di bawah, bermakna titik minimum. Bila dia masam, di titik dia berada di atas, bermaksud dia titik maksimum. Itu sahaja yang kita kenal pasti. Okey? Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, dekat sini. Tentukan titik maksimum dan titik minimum dan nyatakan persamaan pasti simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik berikut. Okey, dekat sini. Kita tengok graf yang pertama, yang sebelah kiri itu. Dikata tentukan titik maksimum dan minimum. Tadi kan cikgu dah cakap, kalau nak tentukan titik maksimum minimum, tengok bentuk graf. Okey, bentuk graf ini adalah bentuk senyum. Okey, ni senyum ni. Okey, kejap cikgu tulis balik. Okey, cikgu follow je graf ni. Graf dia bentuk senyum dan titik dia berada di bawah. Jadi ini adalah titik minimum. Ingat ya, bentuk senyum dia ada titik minimum. So, soalan yang kedua, kita tengok pula bentuk graf dia yang sebelah kanan, graf dia bentuk masam. So, kalau masam, titik dia berada di atas. Bermakna titik berada di atas, ingat titik maksimum. Okey, dan soalan seterusnya, nyatakan persamaan paksi simetri. Okey, awal-awal tadi cikgu dah beritahu. Paksi simetri adalah satu garis yang kita akan pecahkan kita punya bentuk masam senyum. Ini bukit ataupun lurah kita kepada dua bahagian. Okey, tengok cikgu buatnya. Cikgu pakai color hitam. Okay, cikgu akan bahagikan. Tengok titik kita. Titik kita kat sini kan? Okey, daripada titik sini, cikgu akan bina satu garis lurus. Okey, tak berapa nak lurus sangat ya. Okey, kejap cikgu ambil
shape ya. Okey, cikgu akan bina satu garis lurus. Okey. Kejap. Okey, ni katalah garis lurus ya. Cikgu bina satu garis lurus. Disengit lah pula. Okey, ini betul-betul kena pada kita punya point. Nampak tak? Garis yang cikgu bina ni, dia membahagikan lengkung ni kepada kiri dan kanan. Sama rata bentuk dia. Saiz dia pun sama. Okey? So, bila saiz dia sama, kat sini titik dia, kita nak tengok titik dia berapa. So, kita tengok sini koordinat dia. Awak nampak tak? Sini kosong. Sini dia bagi koordinat negatif 2. Ini dia bagi negatif 4. Ini dia bagi negatif 6. Maksudnya, persamaan paksi simetri, ingat cikgu cakap persamaan paksi simetri merujuk kepada nilai X. So, kita tulis sini X. X sama dengan apa? Kita tengok garis lurus yang cikgu potong ni. Dia betul-betul kena pada negatif 2. Ingat ya, ini adalah paksi X. Yang ini cikgu buat ni. Ini adalah paksi X. So, pada paksi X ni dia kena pada titik negatif 2. Jadi, secara tak langsung, persamaan paksi simetrinya adalah X sama dengan negatif 2. Macam tu. Jadi, kita tengok yang sebelah kanan pula. Yang sebelah kanan titik dia kat sini kan? Okey. Cikgu akan buat satu garis lurus. Cikgu akan potong lengkung ni kepada dua bentuk yang sama rata. Okey, sekejap cikgu tarik balik. Nanti awak kena pakai pemaris ya. Okey, bentuk sama rata. Kita tengok kan titik kita potong pada paksi X. Kita tengok kat sini berapa nilai dia. Sini kosong kan? So, sini adalah nilai 2. Ini 4. Ini 6. So, kesimpulan dekat sini, persamaan paksi simetrinya adalah X sama dengan kita potong pada titik 2 kan. Jadi automatik dia akan jadi X sama dengan 2. Itulah persamaan paksi simetri. Kalau awak punya X awak, okey, contoh cikgu buat balik. Katalah koordinat kat sini. Kat sini katalah koordinat kat sini cikgu buat 3. Katalah 3. Ini 6. Ini 9. Ini negatif 3, ini negatif 6. So, dia potong pada nilai X 3 kan? Jadi, persamaan paksi simetri adalah X sama dengan 3. Tengok dia potong dekat mana. Nilai X tu sama dengan berapa? Kalau 3, X sama dengan 3 lah. Kalau jawapan dia awak kena pada titik 5, X sama dengan 5. Jadi, tengok dekat sini ya. Jadi, kesimpulan dia tengok dekat dia punya titik maksimum dengan titik minimum. Tengok koordinat X je sahaja. Okey? Okey, itu saja kelas kita hari ini. Lepas ni, buat latihan. Nanti cikgu akan bagikan dalam grup. Sekian. Assalamualaikum.